Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Noraini. Jadi dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu semua cara untuk menggunakan Classkick. So Classkick ni kita boleh gunakan dalam PDPR lah, semasa PDPR. Dia boleh membantu cikgu-cikgu untuk membuat latihan kepada pelajar. So kita boleh dapat terus jawapan pelajar dan kita boleh semak terus jawapan pelajar dekat situlah. Okey. Semoga video ini boleh memberi manfaat kepada guru-guru yang mencari idea baru untuk menarik minat ataupun kaedah baru dalam PDPR. Okey, mari kita mulakan cara untuk menggunakan Classkick. Okey, yang pertama cikgu pergi buka Google. Okey, kemudian search lah ya Google Classkick, pastikan ejaan dia betul tu. Okey, ambil yang inilah ya, classkick.com ni. Okey, kemudian cikgu boleh sign up dekat sini, klik dekat ruangan kat sini. Ataupun kalau saya dah login, jadi saya klik login as a teacher. Okey, so cikgu pun sign up sebagai cikgu lah. Okey. So ni saya continue with Google je. So cikgu pun boleh pilih yang tu jugalah, sign up with Google. Okey, sekarang ni contoh soalan lah. Okey, ni sebenarnya adalah contoh yang saya buat dengan pelajar saya ni. Pelajar tu dah hantar jawapan tapi saya belum semak lagi. Okey. So dia ada yang angkat tangan. Kita boleh tengok kat sini apa ni? Dekat sini. Okey, contoh ni saya bagi contoh lah, ni yang pelajar saya dah jawab. Okey. Ini adalah sebab ni jawapan yang saya belum semak. Dia dah angkat tangan menunjukkan yang dia dah siap lah jawab. Cuma saya belum semak lagi jawapan dia. Okey, kita pergi balik dekat home tadi. Okey, saya kalau cikgu nak mula jawab, okey, dia memang tak ada apa-apalah kat sini kecuali dekat sini student demo assignment. Okey, ni dekat assignment assignment. Okey, pergi dekat tanda tambah ke atas ni, assignment ni. Okey, create assignment. Klik kat situ. Okey, saya ambil yang new blank assignment. Okey, lepas tu cikgu tulislah kat sini. Okey, ni saya nak testing saja. Okey. Okey, ni bagi je lah. Okey, dia kita akan pilih subjek. Okey, pilih subjek dekat sini. Science, okey. Lepas tu grade ni terpulang lah. Okey, contoh yang saya nak bagi contoh dekat cikgu hari ni, kindergarten punya sebab ni saja je saya nak test. Okey, saya nak apa ni? Saya nak tunjuk demo je. Okey, untuk yang soalan yang budak-budak punya lah. Okey, lepas tu kat bawah ni dia memang dah ada slide kat sini. Dia dah bagi kat kita 3. So kalau ada 3 ni kita boleh sediakan 3 soalan lah dekat dia. Kalau nak letak banyak lagi, klik tambah kat situ. Okey, pergi dekat slide yang pertama ni. Okey. Dia nanti kita nak pergi ke slide kedua, ketiga, boleh klik dekat atas ni je. Nak panah kat sini ya. Okey, kita tengok dulu apa option yang ada kat atas ni. Okey, ni zoom in, zoom out. Ini untuk select. Ini untuk pen untuk menulis. Kemudian kat sini adalah highlighter, pemadam. Ini adalah untuk kita type teks. Okey. Ini untuk line. Ini kalau kita nak tambah link apa-apa. Okey, kat sini pula untuk tambahkan gambar. So, cikgu boleh tambah juga soalan dekat gambar ni. Okey, kat sini kalau kita nak tambah audio lah. Okey, ini kita nak buat soalan padankan. Maksudnya budak tu boleh gerakkan. Ni saya nak tunjuk yang ni lah kejap lagi ya. Dengan yang ni. Add fill in the blank. Okey, yang ini apa ni? Ini adalah untuk soalan objektif. Okey, tapi saya tak nak tunjuklah yang ni sebab macam dekat sini kita lebih kepada kita nak jawab secara apa kita panggil? Kalau objektif, saya rasa ada
ada software yang lain lagi yang lebih senang nak guna. Okey, so dekat sini ada background. So kita pilih background dulu. Okey, nak pilih yang putih pun boleh macam ni. Ataupun warna apa-apa kat sini. Merah ke pink ke. Atau kat sini graph. Okey. Sini pula ini pun graph juga. Dia ni kertas, ini adalah untuk garisan. Yang ni mungkin untuk matematik kot. Nak buat apa yang set-set tu kan. Okay, yang ni boleh kita buat untuk kelaskan, pengkelasan kan. Soalan untuk pengkelasan. Ataupun yang macam ni. Okay, jadi terpulanglah cikgu nak pilih yang mana. Okay, saya nak ambil yang warna pink ni. Okay, sekarang ni saya nak pergi kepada yang pertama. Okay, kita try guna teks dulu. Okay, teks kat sini. Kita nak buat arahan lah dekat budak kan. Okay, so arahan dia. Warnai jawapan soalan di bawah. Tak apalah, tak kisahlah macam mana pun. Okay, lepas tu saya nak tambah gambar. Okay, so saya upload gambar kat sini. Klik dekat gambar tu ya. Okay, yang ni Okay, yang ni next. Okay, so kita klik finish. Okay, so ini adalah yang saya nak pelajar tu letak lah. Okay, ni saya buat contoh je sebab saya cikgu sekolah menengah. Tak sesuai lah. Okay, ni untuk cikgu-cikgu yang nak buat untuk sekolah rendah lah. Okay, lepas tu kita nak tambahkan yang dia nak tarik tu kan. Pilihan jawapan yang dia nak tarik tu. Okay, kita pergi dekat yang ni. Add manipulative. Manipulatif ni. Okay, addkan dia. Okay, kita select dulu. Ni kita dah sediakan lah ruangan untuk yang kita nak dia tarik tu. Okay, kita dah sediakan lah. Okay, so kita select. Kena select satu-satu sebab kita nak bagi dia tarik satu je kan. Okay, next. Okay, lepas tu tekan next lagi. Okay, dekat sini kita boleh tambah ni. Add another. Okay, so kita boleh ambil yang ni pula. Okay, next. Next lagi. Okay, lepas tu add lagi. Sebab kita bagi dia 4 tu kan. So, bagi semualah. Okay, add satu lagi. Okay, so yang ni memang cikgu kena masukkan satu persatu lah. Okay, so kita dah ada 4 pilihan jawapan kat situ. Lepas tu klik finish. Okay, so nanti dia akan masuk kat sini lah. Okay. Okay, kalau okay, lepas tu kita susun lah. Susun dulu kat sini. Okay, susun. Okay, soalan ni kita adjust dulu sebab dia adjust bagi dia elok sikit lah kan. Okay, ni tak sama besar pula. Okay. Soalan kecil. Okay, kejap. Kita besarkan sikit soalan. Boleh besar sebab kertas dia ni besar ni. Dia macam apa kita panggil dia macam test pad. Dia macam A4 paper. Okay, so ni kita kecilkan sikit lah sebab ruangan kotak kat sini macam kecil je. Okay, kecilkan sikit. Kecilkan sikit. Okay. Okay, dah siap. Okay. Okay, lepas tu yang kedua. Okay, kita pergi slide kedua dulu. Lepas tu baru saya tunjuk macam mana budak jawab. Okay, kita pergi slide kedua. Okay, ni saya nak tunjuk kalau kita nak bagi dia fill in the blank. Okay, maksudnya dia isi tempat kosong lah. Okay, sama. Saya bagi contoh yang soalan yang sama je lah ya. Okay, contoh. Okay, sebab saya nak buat contoh je. Okay, finish. Okay. Alright, kita alihkan dia dulu. Sebab kita nak tulis arahan kat atas tu kan. Ini sebagai gambar je. Okay, ni gambar ni saya ambil dekat dalam Facebook ya. Sebab saya tak ajar sekolah rendah. Jadi saya ambil je lah soalan saya pasal apa.
Okey, so arahan dia, kita buat arahan. Kita type arahan dekat sini. Arahan. Okey, apa? Darjah di bawah. Okey, so cikgu sekolah rendah dia tahulah kan. Saya ajar sekolah menengah, dia tak tahulah arahan macam mana untuk yang ni kan. Sebab ni saya nak bagi contoh je. Okey, so kita pilih dekat sini, fill in the blank ni. Okey, buatkan kotak kat situ. Lepas tu tambah jawapan dia lah. Okey, kita tambahkan jawapan dia. Okey, so macam contoh yang ni guli kan, guli. Okey, lepas tu tambah markah kat situ. Okey, tak nak tambah markah pun tak apa sebab macam kita yang semak nanti. Kita yang semak nanti, so tak ada masalah. Setiap kali nak buat tu kena klik lah. Okey, ni apa? Topik. Tapi kalau saya ajar sekolah menengah, saya tak pilih yang ni lah. Okey, kejap lagi saya tunjuk untuk sekolah menengah. Okey, ataupun untuk budak besar-besar sikit lah kan. Ni untuk budak sekolah kecil-kecil. Okey, so dah siap. Okey. Okey, so sekarang ni saya nak tunjukkan cara macam mana saya sediakan soalan untuk pelajar saya lah. Okey, so biasanya saya guna gambar je. Tak adalah saya buat padankan ke apa ke sebab untuk budak sekolah menengah kan. Budak form 5 pula tu. Okey, so finish. Okey. Okey, kita tambah lagi. Sebab kita nak satukan dalam semua soalan dia lah. Okey, sebab tu saya buat kat sini macam ni. Supaya dia akan jadi, ni dulu. Tertinggal. Okey. Okey, kalau tersalah tak apa sebab kita boleh alihkan dia. Okey, ni turunkan ke bawah, ni naik ke atas. Okey. Sekejap. Adjustkan dia lah supaya dia tak bertindih lah kan. Sebab nanti pelajar ni akan tengok soalan tu. Okey, bagi dia besar supaya senang sikit nanti budak nak type jawapan. So saya bagi pelajar tu dia type je jawapan dia terus. Sebab ni soalan struktur kan, kita tak bagilah pilihan jawapan ke apa-apa ke. Okey, ada lagi soalan dia ni. Okey. Right. Saya ambil sikit. Tak muat Okey, tak muat tak apa. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, saya bagi contoh sampai kat sini lah. Tapi ni satu soalan dia. Okey, kita boleh tambah. Kalau tak muat kat sini, kita tambah. Okey, kita pergi balik ke ruangan ni. Tambah kat sini. Okey, tambah kat sini. Okey. So, kita buat dekat muka surat lain. Kan? Okey, 9. Alright. Okey. Okey, sudah siap lah ni. Macam tu je saya buat untuk pelajar saya. So, saya dah sediakan soalan ni dalam bentuk image lah. Okey. Biasanya kalau dalam bentuk image ni, saya guna ni
saya screenshot soalan tu. Kalau soalan tu dalam PDF, saya guna ni screen snip ni, nanti saya savekan dia sebagai gambar lah, image. Okay. Okay, so dah siap. Okay, dah siap. Kita buat apa? Kita pergi balik dekat sini. Kita nak assignkan dia. Okay, assign. Okay, so ni assign a roster. Okay, kita tambahlah. Okay, saya nak buat testing tadi kan. So saya buat testing lah. Okay. Lepas tu kita dekat tepi ni, ini adalah link yang kita nak bagi dekat pelajar lah. Ni copy link je. Okay. Lepas tu contoh saya hantar kat sini Okay. Okay, lepas tu kita klik view word, kita tunggu pelajar kita masuk lah. Okay, contoh. Okay, contoh saya nak buat contoh untuk masuk. Okay, so ini adalah paparan student lah. Okay. Dekat skrin kita boleh nampak lah. Ini student punya yang kita hantar dekat dia. Okay, ni seorang pelajar. Kalau ada ramai, dia keluar kat bawah ni. Okay, dia akan berderet kat situ lah. Okay, contoh. Okay, ni ada yang pelajar. Ini soalan yang pertama tadi tu kan. Pelajar tu memang akan dapat semua terus. Empat muka surat tu dia dapat terus lah. Okay, contoh kat sini kan. Jawapan dia ni guli. Okay, pelajar tu akan buat macam tu lah. Okay, kalau kita nak tengok, kita klik pada yang dia tengah jawab tu. Okay, kita boleh nampak. Ni. Okay, nampak tak? Okay. Gigi. Nampak tak? Dekat skrin tu, pelajar tu dah jawab. Okay, dia tersengit. Okay, topi. Okay. Keju. So, kita automatik akan nampak lah. Okay, kita pergi ke slide yang kedua. Okay, kita keluarlah kat sini. Kita klik pula slide yang kedua. Budak tu nak jawab slide kedua kan. Okay, guli. Gigi. Topi. Lepas tu. Okay. Budak tu dah jawab kat sini. Okay. Okay, sekejap Okay. Apa dah? Keju. Okay. Alright, lepas tu pergi ke slide yang seterusnya. Contoh, jawapan yang ni kan. Pelajar macam mana dia nak jawab? Okay, dia ambil teks. Dia pergi dekat more. Ada T kat situ. More. T kat situ. Klik T. Lepas tu klik dekat tempat yang dia nak jawab. Okay, so ini contoh dia tiada perubahan. Tidak berubah warna. Okay, klik kat tempat lain. Nampak tak? Dia dah type kat situ. Dia boleh adjust ni. Okay, so contoh. Lupa pula. Okay, kat sini pelajar tu dah jawab. Okay, nampak tak? Okay. So, itu dia dah jawab. Ni satu soalan je kan? Okay, so muka surat seterusnya kat sini. Okay, ni contoh. Saya bagi contoh yang satu lagi. Okay, ni dia klik je kat situ. Terus keluar. Okay, contohlah. Saya malas nak fikir. Okay. So, itu jawapan dia. So, terus kita boleh nampak lah. Okay, lepas tu contoh ya. Bila cikgu nak semak. Okay, saya pergi dekat muka surat yang pertama dulu Okay, cikgu nak semak kan. Okay, pelajar tu kalau dia nak hantar, dia boleh klik tangan ke atas ni menunjukkan yang dia hantar. Okay, please check. So, dia suruh cikgu check lah. Okay, lepas tu dia tengok kat situ. Okay, sekarang ni kita nak check kan. Okay, so guli betul. Jadi, apa yang pelajar akan nampak? Okay, kita ambil pen. Okay, pen. Okay, betul. Okay, sorry. Color Color warna merah lah kan. Okay, so pelajar pun boleh terus nampak kita tanda. Okay. Gigi betul. Okay. Topi betul. Keju betul. Okay, 4 markah.
Okay, ataupun bagi dia bintang. Bagus. Okay, so pelajar tu boleh nampak apa yang kita tulis tu. Kita boleh nampak terus apa yang dijawab. Dia pun boleh nampak terus apa yang kita semak. Jawapan dia lah. So itu je lah. Okay. So macam yang tadi ni pelajar ni jawab kan. Dia dah ada dah markah dekat situ. Okay, tapi kalau cikgu nak dekat pelajar tu tak ada apa-apa kan. Jadi kita tanda right je lah. Okay, barulah boleh nampak. Okay. So macam tu je lah. Okay. So itu sahaja perkongsian saya. Saya harap membantu cikgu lah. Okay, kalau cikgu nak pergi balik ke home tadi. Okay, yang jawapan cikgu boleh klik dekat sini. Okay. Untuk tengoklah cikgu, siapa pelajar yang dah jawab. Okey, kalau pelajar tu nak tengok balik jawapan dia yang kita dah semak, okey, tak ada masalah. Dia just klik sahaja link yang kita bagi sebelum tu. Lepas tu dia kena masuk balik dengan nama yang samalah yang dia daftarkan masa mula-mula dia nak masuk tu. Saya harap perkongsian saya ini dapat membantu guru-guru untuk mendapatkan idea untuk menjalankan PDPR dengan lebih menarik, dan mungkin juga kita boleh tengok keberkesanan PDPR dengan cara pelajar tu boleh jawab soalan yang kita bagi. Okay, mungkin dia boleh membantu sedikit sebanyak cikgu lah. Okay, so terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.